Jadi insyaAllah pada malam ini kita menyambung lagi pada halaman 507 pasal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wasalithu anna syari'ata musarrihatun bihadzal ma'na كقوله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا إلى قوله ولعلكم تشكرون فهذه الآيات وأشبهها تدل على أن ما بث في الأرض من النعم ومنافع على الأصل ما بث إلا أن المكلف لما وضع له فيها اختيار به يناط تكليف داخلتها من تلك الجهة الشوائب لا من جهة ما وضع له أولا فإنها من الوضع الأول خالصة فإذا جرت في تكليف بحسب المشروع فذلك هو الشكر وهو جريها على ما وضعت له أولا وإن جرت على غير ذلك فهو كفران ومن ثم جرت المفاسد وحاطت بمكلف وكل بقضاء الله وقدره والله خلقكم وما تعملون وفي الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا فقيل أيأتي خير بشر فقال ولا يأتي خير إلا بخير وإن مما ينبت ربيع ما يقتل حب أو يلي وأيضا فباب السد الذرائع من هذا القبيل فإنه راجع إلى طلب ترك ما ثبت الطلب فعله لعرض يعرض وهو أصل متفق عليه في جملة إن اختلف العلماء في تفاصيله فليس خلاف في بعض الفروع مما يبطل الدعوى الإجماع في جملة لأنه متفق على مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وأشبه ذلك وشواهد فيه كثيرة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وزادك الله علما وفهما وحرصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، وخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembacaan kitab
Al-Muwafaqat sekarangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan mengenai Al-Awamir dan Nawahi, yang mana banyak perbincangan yang telah dibincangkan. Jadi kita dalam membicarakan permasalahan berkenaan dengan satu perkara tersebut sekiranya diperintahkan dengan talab, dengan satu perintah untuk dilakukan perbuatan tersebut, maka permintaan itu dikira sebagai qasdul awal. Namun ada kalanya dia diminta untuk ditinggalkan, matlub tark. Yang ini matlub tark dikira sebagai qasdul tsan. Dan begitu juga dengan apa yang diminta untuk ditinggalkan, ada kala dia diminta untuk dilakukan, ia menjadi qasad yang kedua. Qasad yang pertama yang asal tadi. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan yang pertama, iaitu matlubul fa'il. Apa yang diperintahkan untuk kita buat, dia akan kekal sebagai qasdul awal. Apabila adanya perintah supaya ditinggalkan, jangan buat perkara yang diperintahkan itu, maka perintah supaya meninggalkan itu adalah qasdul tsani. Dia qasad yang kedua. Dan Imam Syatibi telah membawakan beberapa dalil wajah berkenaan kaedah ini. Kita sampai ke dalil ataupun wajah yang ketiga. Dalil yang ketiga ini menyatakan bahawa thalithu anna syari'ata, bahawa kalau kita melihat kepada syariah ini secara umumnya, musarrahah, mana secara jelas syariah kita menjelaskan perkara hadzal makna yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi. Maksudnya adanya qasdul awal dan adanya qasdul tsani. Apabila qasad awal tersebut, iaitu perintah, diminta untuk ditinggalkan. Antaranya yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi di sini, qauluhu ta'ala afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Adakah dengan perkara yang batil itu mereka beriman, dan dengan nikmat Allah Ta'ala itu mereka mengkufurinya. Jadi nak ceritanya di sini dalam ayat ni, iaitu nikmat Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala perintah untuk dinikmati, disyukuri. Tetapi apa yang berlaku pada orang yang kufur, mereka mengkufuri nikmat tersebut. Jadi asalnya nikmat Allah, hukum asal dia ataupun qasad yang asal dia adalah perintah untuk kita menikmatinya dan mensyukuri nikmat tersebut, bukan mengkufurinya. Mengkufurinya sudah pasti ia satu perkara yang dilarang. Jadi Imam Syatibi nak ambil nikmat tu asalnya untuk disyukuri. Dan begitu juga dengan ayat yang kedua ini, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin. Segala apa yang Allah Ta'ala jadikan bagi kamu dengan rezeki ini, maknanya asalnya semuanya halal, dihalalkan, dibenarkan untuk dinikmatinya. Jadi bagaimana kamu boleh faja'altum minhu haraman wa halalan? Ada pula kamu menjadikan yang ini haram, yang ini halal ikut suka kamu? Tak. Apabila Allah Ta'ala dah berikan nikmat itu pada kamu, maka ia akan kekal menjadi halal. Maka itulah qasad awal. Mana kalau ada pengharaman selepas itu, pengharaman itu dikira sebagai qasdul tsani. Dan begitu juga dengan ayat innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Jadi yang Imam Syatibi nak cerita ni fadlin 'alan nas. Asalnya Allah Taala berikan kelebihan, berikan nikmat, berikan pelbagai perkara pada kurniaan kepada manusia. Cuma masalahnya manusia itu sendiri yang tidak bersyukur. Jadi asalnya dihalalkan, dibenarkan kepada manusia. Jadi itu qasad awal. Dan begitu juga dengan ayat yang seterusnya, wa huwa allazi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya ila akhir al-ayat wa la'allakum tashkurun. Jadi Allah Taala berikan pelbagai jenis nikmat di atas muka bumi ini, sama juga dengan apa yang ada di lautan untuk kamu makan, untuk menikmati segala makanan yang ada dalamnya.
Jadi itu nak cerita, itu hukum asal. Hukum asal dibenarkan. Maknanya dihalalkan untuk kamu menikmati. Maka itu adalah qasad awal, matlubul fa'il. Secara qasdul awal. Tapi kalau sekiranya adanya larangan, maka larangan itu kita kata dia qasdul tsani. Jadi itu yang Imam Syatibi nak nyatakan dalam kaedah ini. Jadi daripada ayat ini dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahawa apa yang dibenarkan, diciptakan di atas muka bumi ini daripada kenikmatan dan segala manfaatnya ala aslin ma batha. Dia hukum asal dia, qasadnya asal dia iaitu dibenarkan untuk kamu menikmatinya. Cumanya mukallaf ini dia diberikan pilihan kepadanya berdasarkan taklif yang diberikan kepada manusia tersebut, sehingga boleh perkara yang halal ini, perkara yang nikmat ini, manafi' ini dia telah tukar daripada sepatutnya nikmat dah jadi tidak nikmat. Itu disebabkan perbuatan mukallaf itu, bukan pada qasad yang asal. Asalnya halal. Tapi kalau contohnya benda halal tu, macam kita dah tengok contoh sebelum ini, sepatutnya halal tu dia boleh makan sebuku roti, dia makan 2 buku. Jadi yang kedua tu dah tak boleh. Tapi konsep asalnya dibenarkan. Konsep asalnya maknanya segala makanan yang halal itu dibenarkan. Tetapi apabila manusia itu salah menggunakan nikmat itu, maka dia menjadi tidak dibenarkan sebagai qasdus tsani. La min jihati ma wudi'at lahu awalan. Dia bukan disebabkan nikmat itu yang salah. Bukan nikmat itu mana Allah Ta'ala tak beri. Tapi mukallaf itu yang cara dia menikmati nikmat tersebut. Fa'innaha minal wada'il awal khalisah. Pada asalnya ketika mana Allah Ta'ala berikan nikmat tersebut, ia adalah khalisah, maknanya dihalalkan, maknanya dibenarkan, tidak menjadi ada di mana, tidak ada apa yang diharamkan pada perkara tersebut. Dan apabila seorang mukallaf itu dia menikmati perkara yang dibenarkan itu mengikut cara yang masyru', hasabil masyru', fadzalika huwa syukur. Itu dengan dia melakukan kesyukuran, bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat itu, maka dia telah melaksanakan apa yang sepatutnya ala ma wudi'at lahu awwalan. Maka kalau seorang tu dia mana menikmati apa yang Allah Ta'ala berikan, dia bersyukur, maka itu betul lah cara mengikut apa yang diperintahkan. Tetapi wa in jarat ala ghairi dhalika, tapi sekiranya mukallaf ini buat cara yang tak betul, maka fahuwal kufran, iaitu dia telah melakukan kufur nikmat kepada apa yang diberikan tersebut, maka di sinilah akan membawa kepada mafasid kepada mukallaf tersebut. Hatat bil mukallaf, yang menyebabkan mafasid ini telah, maknanya telah menyebabkan mafasid kepada cara dia menggunakan nikmat tersebut. Dan semua itu adalah dengan qada Allah Ta'ala, dengan ketentuannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Segala apa yang dilakukan oleh mukallaf itu adalah merupakan ciptaan dan apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Dan juga sama juga dengan dalam hadis juga menyatakan bahawa Nabi SAW menyatakan bahawa di antara perkara yang paling aku takut pada kamu iaitu apabila Allah Ta'ala membukakan bagi kamu perhiasan dunia, kecantikan dunia, maka ditanya kepada Nabi SAW, adakah akan datang kebaikan selepas keburukan? Maka kata Nabi SAW, tidaklah datang kebaikan melainkan dengan kebaikan. Namun namun apa yang berlaku ialah antara nikmat yang diberikan itu, yang maknanya robek ni maknanya tumbuhan ataupun tanaman yang keluar hasil daripada tanaman itu boleh membunuh seorang yang makan secara berlebihan, habatan aw yulim, ataupun hampir-hampir boleh membunuhnya ataupun boleh membinasakan. Jadi nikmat itu memang banyak, memang Allah Ta'ala beri nikmat banyak, tapi cara bagaimana kita nak menikmati nikmat tersebut. Jadi kalau salah cara makan nikmat,
boleh memudaratkan seorang itu. Jadi ia menunjukkan juga bahawa mukallaf itu cara dia bagaimana dia nak mengawal nafsu dia dalam menikmati nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan juga kata Imam saddu dhara'i. Dia termasuk juga dalam bab saddu dhara'i. Kenapa? Fa'innahu raji'un ila talabi tarki. Dia adalah perkara yang diminta untuk ditinggalkan walaupun selepas ia diminta untuk dilakukan. Asalnya kena buat. Tiba-tiba tak boleh buat. Sebab apa tak boleh buat? Saddu dhara'i. Ditutup pintu yang membawa kepada kerosakan tersebut. Pada asalnya baik, tapi oleh kerana menyebabkan keburukan, menyebabkan kerosakan, maka ditutup pintu tersebut li'aridin. Kerana adanya benda yang menghalang untuk mendapatkan kebaikan. Bahkan dia membawa kepada kemudaratan. Jadi saddu dhara'i ini adalah satu asal yang muttafaq alaihi fil jumlah. Para ulama secara umumnya menerima konsep saddu dhara'i. Walaupun mereka ada khilaf pada sebahagian daripada contoh-contoh saddu dhara'i. Tafasil ada khilaf. Tapi asal kaedah saddu dhara'i itu disepakati. Dan tidaklah khilaf pada sebahagian daripada furu' itu merosakkan ijma' yang mengatakan bahawa para ulama telah bersepakat menerima saddu dhara'i. Kerana para ulama telah bersepakat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, contohnya dalam ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Larangan kepada orang beriman daripada menggunakan kata-kata yang ada dua maksud. Makna ada maksud yang baik, ada yang maksud yang tidak baik. Dilarang untuk menggunakan kata-kata tersebut kerana boleh membawa kepada maksud yang buruk. Jadi dilarang kata-kata yang ada dua maksud supaya tidak menyebabkan orang maksudkan perkara yang buruk ataupun yang tidak baik tersebut. Dan juga dalam ayat yang lain mana Allah Ta'ala melarang daripada mencela wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencela tuhan-tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Larangan tersebut kerana apabila mereka mencela, menghina tuhan-tuhan ataupun sembahan-sembahan itu, maka mereka orang yang kafir itu akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah konsep saddu dhara'i. Dan begitulah seumpamanya yang lain dan banyak lagi dalil-dalil yang lain dalam perkara ini. Wa syawahid fihi kathirah. Banyak lagi yang lain, contoh yang lain. Kita sampai sini ke tadi? Iya, saya Ustaz. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. وهكذا الحكم في مطلوب الطاعة الندب قد يسير بالقصد الثاني مطلوبا حسب ما تناولته أدلة التعمق والتشديد والنهي عن الوصال وسرد الصيام وتبطل وقد تقدم من ذلك كثير. ومثله مطلوب الطلاق وجوب عظيمة يسير بالقصد الثاني مطلوب الترك إذا كان مقتضى العزيمة فيه مشوشا وعائدا على واجب بنقصان كقوله ليس من البر الصيام في السفر وأشبه ذلك. فالحاصل أن مطلوب بقصد الأول الإطلاق قد يصير مطلوب الترك بقصد الثاني وهو مطلوب. وإن كان هذا معارض بما يدل على خلافه وأن المدح والذم راجع إلى ما بث في الأرض وعلى ما وضع فيها من المنافع على سواء.
فإن الله عز وجل قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الذي الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقاله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقد مر أن تكاليف وضع الابتلاء والاختبار ليظهر في ما سبق علما به في الغائب وقد سبق علم بأن هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار لكن بحساب ذلك الابتلاء والابتلاء إنما يكون بما له جهتان لا بما هو ذو جهة الواحدة ولذلك ترى النعم مبثوثة في الأرض للعباد لا يتعلق بها من حيث هي ولا ذم ولا أمر ولا نهي وإنما يتعلق بها من حيث تصرف المكلفين فيها وتصرفات المكلفين بنسبة إليها على سواء وإذا عدت نعما ومصالح من حيث تصرفات المكلف فهي معدودة فتنة ونقما بالنسبة إلى تصرفاتهم أيضا ويوضح ذلك أن الأمور مبثوثة للإنقاء ممكنة في جهة المصالح مصلحة المفسدة ومهيئة لتصرفين معا فإذا كانت الأمور مبثوثة في الأرض للتكليف بهذا القصد وعلى هذا الوجه فكيف يترجح أحد الجانبين على الآخر حتى يعود القول هو بثها نعما فقط وكونها نقما وفتنة إنما هو على قصد الثاني والله أعلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وزادك الله علما وفهما وحرصا. Jadi sambungan kepada perbincangan Imam Syatibi tadi, dia berikan contoh tadi yang pertama mengenai mubah apa yang dibenarkan, khususnya berkenaan dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan di atas muka. Kemudian dibawakan contoh di sini pula, contoh dalam yang mandub pula. Wa hakadha al-hukmu fil matlubi talaban nadbi. Sama juga dengan talab nadab. Kalau talab mubah, adanya asal qasdu awal dia adalah mubah. Dan qasd thani dia adalah diminta untuk ditinggalkan. Sama juga dengan nadab. Qasad yang asal dia nadab, maknanya mandub, digalakkan, disunatkan. Tapi ada kalanya qad yasiru bil qasdi tsani. Boleh ada kalanya perkara yang mandub ini dia boleh menjadi matlubut tarki, diminta untuk ditinggalkan. Ditinggalkan perkara yang mandub tersebut. Sebagaimana yang telah kita lihat juga banyak sebelum ini, adillah berkenaan dengan ta'ammuk wa tasydid, mana orang yang berlebihan dalam beribadah, terlalu lebih dalam tasydid, maknanya dalam melampau dalam beribadah. Itu dah banyak kali ditengokkan contoh-contoh, maknanya Nabi SAW kata aku ni puasa, aku juga buka puasa, aku kahwin, antara hadis yang selalu kita lihat sebelum. Sama juga dengan larangan anil wusal.
larangan daripada puasa wisal. Puasa tu sunat, tetapi ada larangan jangan puasa yang bersambungan, tanpa makna buka puasa. Hari ni puasa, esok pun puasa. Tidak ada buka puasa di antara kedua. Dan juga puasa setiap hari, tiap-tiap hari puasa, tak buka puasa. Makna tak buka puasa maksudnya tidak hari yang tidak berbuka puasa, kecuali hari raya saja cuti. Ataupun tabattul, orang yang maksudnya tidak, maknanya tidak berkahwin, contoh. Dalam hadis tersebut dilarang perkara tersebut. Jadi contoh-contoh ini telah dinyatakan. Jadi dia asalnya sunat untuk kahwin, sunat untuk puasa, tetapi dilarang pada kala-kalanya, pada ketikanya. Kerana apa? Kalau ikut Imam Syatibi, kerana qasdul tsani, bukan qasdul awal. Qasdul awal dia memang puasa tu sunat. Sunat pada bila-bila terus sahaja, maknanya kita nak puasa-puasa. Tapi apabila dia dah berlebihan, terlalu lebih perkara tersebut, maka dilarang. Seperti dalam puasa wisal, seperti sard as-siyam, puasa mana setiap hari. Keadaannya larangan. Jadi larangan itu secara qasdul tsani. Itu contoh yang mandub. Kemudian dibawa pula contoh yang wajib. Sama juga dia kata wa mithluhu al-matlub talabal wujubi. Dalam perintah kewajipan yang secara azimah, maknanya sepatutnya kena puasa, kena solat contohnya, rukun Islam kan. Dia boleh menjadi qasdul tsani supaya ditinggalkan perkara tersebut. Sekiranya perkara yang azimah ini, kewajipan ini boleh terganggu kewajipan dia, ataupun menjadikan perkara yang wajib itu menjadi berkurangan, bin nuqsan. Contohnya dalam hadis yang sahih dan mutawatir juga, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidaklah satu kebaikan orang yang puasa pada bulan Ramadan adalah wajib, maknanya azimah, rukun Islam puasa pada bulan Ramadan. Tetapi dalam hadis ini menyatakan siapa yang berpuasa dalam keadaan bermusafir, maka itu bukanlah perbuatan yang baik. Laisa minal birri, bukanlah daripada perbuatan yang baik. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi Imam Syatibi nak bawa contoh ni, kata asalnya wajib, tapi kena tinggalkan perkara wajib tu berdasarkan qasad yang kedua. Jadi meninggalkan puasa dalam kes ini, dia qasad yang kedua, bukan qasad yang pertama. Qasad pertama puasa lah. Sebab itu ada khilaf di kalangan para ulama. Adakah puasa itu lebih afdal, ataupun maknanya berbuka puasa itu lebih afdal pada bulan Ramadan bagi orang yang mampu untuk berpuasa, walaupun contohnya dia dalam keadaan musafir. Jadi orang yang kata maknanya lebih baik buka puasa berdasarkan hadis inilah, dan juga ayat Al-Quran. Kuntum ala safari. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Ataupun dalam ayat yang Allah Ta'ala menyatakan tentang Ramadan tersebut, kalau kamu berada dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin, hendaklah kamu ganti pada harian. Sehingga para ulama menyatakan menggantikan puasa itu yang diminta, bukan berpuasa. Adapun yang mengatakan puasa itu lebih baik berdasarkan kaedah yang lain, ayat ataupun ayat yang lain. Antasumu khairun lakum untuk ta'lamun, contoh. Jadi perkara itu ada khilaf. Jadi Imam Syatibi di sini nak kata bahawa larangan itu dia bukan qasad yang pertama, dia qasad yang kedua. Sebab asalnya puasa. Puasa itu yang merupakan azimah yang asal. Jadi khulasah kepada kaedah ini, kata Imam Syatibi, fal hasil,
أن المطلوب بالقصد الأول على الإطلاق. Khulasah daripada perbincangan dari dalil yang nyatakan tadi bahawa apa yang diminta secara qasdul awal, maka dia akan kekal secara mutlak, secara asalnya, dan kadang-kadangnya dia boleh menjadi matlubut tarki, diminta untuk ditinggalkan tetapi dengan qasad yang kedua, dan ia juga diminta wahwal matlub. Jadi mana kita perlu memahami bahawa ada kala perintah itu dia tidak berterusan. Perintah ada kala diperintahkan juga untuk ditinggalkan. Perintah untuk buat, ada kala diperintahkan supaya untuk meninggalkan. Tapi yang meninggalkan itu adalah qasad yang kedua. Ini satu pada kaedah. Kaedah yang kedua nanti kita akan lihatlah lepas ni. Kemudian Imam Syatibi di sini bawakan beberapa persoalan. Mungkin ada orang boleh mempertikaikan kaedah ini. Fa'in qila, sekiranya dikatakan bahawa apa yang dinyatakan sebelum ini mu'aridun, maknanya bercanggah dengan dalil-dalil lain ala khilafihi, yang bercanggah dengan apa yang dinyatakan. Dan apa yang dipuji al-madha wa dhanma, maknanya pujian ataupun celaan, adalah kembali kepada apa yang dibenarkan di atas muka bumi ini dan apa yang diletakkan di atas muka bumi daripada manafi' ala sawa, dia sama saja. Maksudnya orang ni nak kata bahawa dia tidak ada qasdud awal, tak ada qasdud tsan, dia sama saja. Maknanya dia nak menolak contoh-contoh yang diberikan tadi oleh Imam Syatibi bahawa maknanya perkara yang dihalalkan tersebut itu qasdul awal. Bila dia tak boleh buat, maka itu qasdul tsan. Bagi pandangannya ini, dia kata tidak, semua tu sama saja, bukan qasdul awal, bukan qasdul tsan, ala sawa. Mengapa begitu? Mereka kata fa innallaha azza wa jalla qala, Allah Taala telah berfirman, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 waktu dan arasnya di atas air, untuk dia menguji kamu ayyukum ahsanu amal. Ya, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Jadi nak ceritanya maknanya dunia ini untuk ibtila, sama saja. Qasd awal, qasd tsani tak ada. Mana tidak seperti yang nyata. Sama juga dengan ayat yang kedua ini, Allahul alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Jadi dia sama-sama saja. Maknanya kematian, kehidupan, dunia ini dia tidak ada beza-bezanya, ialah pada ibtila. Ibtila itu pada semua orang. Dan juga dalil yang ketiga, wala nabluwannakum, dan kami akan menguji kamu sehingga hatta na'lamal mujahidin minkum, sehingga kami mengetahui siapakah para mujahidin, orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, siapakah yang wassabirin, siapakah yang sabar, dan juga untuk kami menguji akhbarakum, keadaan kamu, akhbar. Jadi semua itu menunjukkan bahawa ia sama saja. Maknanya tidak ada perbezaan antara qasad awal ke qasad tsani, tidak ada. Maknanya setiap orang itu diberikan ibtila. Dan juga telah kita bincangkan sebelum ini bahawa taklif ataupun takalif asalnya diletak adalah untuk ibtila, untuk ujian, untuk ikhtibar, untuk ujian lah, untuk dilihat pada syahidnya boleh disaksikan apa yang Allah Ta'ala telah mengetahuinya secara baik.
Dengan ibtila itu malah kita boleh nampak secara jelas siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Dan juga Allah Ta'ala telah mengetahui sebelum ini lagi bahawa orang ini masuk syurga, orang ini masuk neraka. Tapi semua itu adalah mengikut ibtila, ujian yang Allah Ta'ala berikan. Dan ibtila ini innama yakunu, kalau kita kata ibtila ni, dia bukan berdasarkan satu jihad, tapi dia berdasarkan dua jihad. Bima lahu jihatan, la bima huwa dhu jihatin wahidah. Ibtila ni dia dua-dua sekali. Maknanya bukan satu jihad. Maka oleh itu kamu melihat bahawa nikmat-nikmat yang diberikan di atas muka bumi ini untuk makhluknya tidak berkaitan padanya, pada nikmat-nikmat tersebut sama ada pujian ataupun celaan ataupun perintah ataupun larangan. Tetapi yang dikira adalah min haitsu tasarrufatil mukallafin fiha, iaitu tengok pada apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan perbuatan manusia, tasarrufat manusia ini binisbati ilaiha ala sawa, mengikut pada tasarrufat itu dia sama saja. Maknanya dia tidak ada perbezaan. Maknanya tidak ada kos awal ataupun kos tsani. Minta maaf nanti sekejap. Jadi tasarrufat al-mukallaf dia kata sama saja. Maksudnya tidak dikatakan ada qasd awal ataupun qasd tsani. Fa in uddat ni'aman, apabila kita kira maknanya nikmat-nikmat dan masalih mengikut kepada tasarrufat al-mukallaf, maka kita melihat ia dikira sebagai fitnah dan niqmah. Dia sebagai satu ujian dan juga niqmah, makna perkara yang maknanya bukan nikmat lah, lawan pada nikmat. Niqmah. Binisbati ila tasarrufatihim aydan, berdasarkan kepada tasarrufat. Sama ada dia jadi nikmat atau dia menjadi fitnah, niqmah, kepada tasarrufat dia tersebut. Dan wa yuwaddihu dhalika, perkara ini jelaskan bahawa perkara-perkara annal umur al-mabthuthah, perkara-perkara yang dibenarkan di atas muka bumi ini untuk diintifa, untuk diambil, untuk digunakan, mungkinatun, dia boleh mengikut jihatan, dua sudut, sama ada maslahah ataupun mufsadah. Dan ia disediakan untuk tasarruf, pada kedua-duanya, pada dua-duanya sekali. فَإِذَا كَانَتِ الْأُمُورُ الْمَبْثُوثَةَ, sekiranya perkara yang dibenarkan, yang diberikan dengan qasad ini, berdasarkan wajah ini, bagaimana dia boleh ditarjihkan salah satu daripada janib.
Macam mana kita boleh kata yang ni qasdul awal, yang ni qasdul tsani. Sehingga kita mengatakan yang ni qasdul awal, iaitu yang berkenaan dengan nikmat sahaja, dan apa yang berkenaan dengan niqmah, dia adalah qasdul tsani. Jadi pandangan ini seolahnya nak menolak kaedah yang dibawakan oleh Imam Syatibi tadi, bahawa nikmat ni asalnya adalah qasdul awal. Allah Ta'ala nak berikan nikmat supaya manusia mengambil nikmat tersebut. Mana tanpa mana kita kata ada ini dalam larangan di sana, itu qasdul awal. Kalau tak boleh, mana nikmat itu dilarang, itu adalah qasdul tsani. Itu kaedah yang kita sudah bincangkan. Tapi orang ni ataupun i'tirad ini mengatakan ia tidak boleh begitu. Tak boleh kita nak mentarjihkan bahawa yang ini qasdul awal, nikmat qasdul awal. Nikmat bila tak boleh dia jadi qasdul tsani. Jadi seolah dia nak kata macam tidak ada dalil lah kamu nak kata yang ni qasdul awal, yang ni qasdul tsani. Jadi itu khulasah kepada i'tirad dalam persoalan yang ditimbulkan. Kemudian Imam Syatibi dia menjawab persoalan ini. Fal jawabu sampai sini tadi kan? Ya, saya. Ya, فالجواب ألا معارضة في ذلك من وجهين. أحدهما أن هذه الظواهر التي نصت على أنها نعم مجردة من الشوائب إما أن يكون مراد بها ما هو ظاهرها وهو مطلوب الأول، أو يراد بها أنها في الحقيقة على غير ذلك، وهذا الثاني لا يصح إذ لا يمكن في العقل ولا يوجد في سمع أن يخبر الله تعالى عن أمر بخلاف ما هو عليه. فإن فرضنا أن هذه مبثوثات ليست بنعم خالصة، كما أنها ليست بنقم خالصة، وإخبار الله عنها بأنها نعم وأنه امتن بها وجعلها حجة على الخلق ومظنة لحصول الشكر مخالف للعقول. ثم إذا نظرنا في تفاصيل النعم وقوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى الآخر آية، وقوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنهم شجر النحل إلى آخر ما ذكر فيها وفي غيرها. أفيصح في واحدة منها أن يقال إنها ليست كذلك بإطلاق، أو يقال إنها نعم بنسبة إلى قوم ونقم بنسبة إلى قوم آخرين. هذا كله خارج عن حكم معقول. والشواهد لهذا أن القرآن أنزل هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، وأنه الأعظم وطريقه هو الطريق المستقيم، وأنه لا يصح أن ينصب إليه خلاف ذلك، مع أنه قد جاء فيه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، وأنه هدى للمتقين لا غيرهم، وأنه هدى ورحمة للمحسنين إلا أشبه ذلك. ولا يصح أن يقال أنزل القرآن ليكون هدى لقوم وضلالا للآخرين، أو هو محتمل لأن يكون هدى أو ضلالا. نعوذ بالله من هذا التوهم.
لا يقال إن ذلك قد يصح باعتبار مذكورين في أن الحياة الدنيا لعب ولهو وأنها سلم إلى السعادة وجد لا حدث وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لأن نقول هذا الحق إذا حملنا التعرف بالنعم على الظاهر ما دلت عليه النصوص كما يصح في كون القرآن هدى وشفاء ونورا كما دل عليه الإجماع وما سوى ذلك فمحمول على وجه لا يخل بقصد أول في بسط النعم وهو أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، زادكم الله علما وفهما حفظا. Jadi sambungan kepada persoalan yang ditimbulkan tadi mengenai i'tirad kepada kaedah ini, maka Imam Syatibi menjawab di sini bahawa perkara yang dinyatakan tersebut tidak ada mu'arad, tidak ada percanggahan. Dia jawab dari dua sudut. Sudut yang pertamanya, wajah pertama, bahawa zawahir yang dinyatakan, maknanya nikmat-nikmat yang disebutkan, ia adalah nikmat yang mujarradah, nikmat yang tidak ada sebarang masalah pada. Maknanya Allah Ta'ala bagi nikmat itu memang sesuai untuk manusia tanpa ada sebarang keraguan bahawa ia adalah nikmat. Jadi sama ada kita nak kata bahawa yang dimaksudkan dengan nikmat itu secara zahirnya, dan inilah yang dimaksudkan dengan matlubul awal. Mana bila Allah Ta'ala beri nikmat, maksud dia memang Allah Ta'ala berilah secara zahir. Ataupun kita kata dia pada hakikatnya ala ghairi dhalik, ataupun memang Allah Ta'ala tak nak bagi pun pada kita, cuma dia cakap saja. Maknanya Allah Ta'ala bagi nikmat tapi dia tak nak kita ambil nikmat. Jadi yang kedua ni kata Imam Syatibi, wa hadha thani la yasah. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala ni beri nikmat pada kita tapi dia sebenarnya tak nak bagi pun. Jadi itu tidak sah untuk kita katakan begitu. Kerana tidak boleh secara akalnya, la yumkinu fil aqal wa la yujadu, mana secara akal ni kita tak boleh terima, dan juga tidak ada dalam naqal fis sam'i bahawa Allah Ta'ala memerintahkan ataupun menjelaskan satu perkara an amrin bi khilafi ma huwa alim. Dia perintah tapi maksud dia larang. Tak jadi maknanya itu tidak ada dari segi dalil naklinya, tak ada dalil akli tidak ada. Maknanya bila Allah Ta'ala kata dia beri nikmat, maksudnya dia berilah. Tak boleh kita nak kata dia sebenarnya tak nak beri. Tak ada. Jadi sekiranya kita mengatakan faradiyan anna hadhihi al-mabthuthat, kalaulah kita buat kemungkinan bahawa perkara yang dihalalkan ini, mabthuthat ini, dia bukan nikmat secara tulennya khalisah, dan dia juga bukanlah sebagai nikmat secara tulen juga. Dia bukan nikmat dan dia juga bukanlah nikmat. Maka apa yang Allah Ta'ala nyatakan bahawa dia adalah nikmat, dia adalah kurniaan, Allah Ta'ala jadikan sebagai hujjah, dan dia juga diminta untuk bersyukur, maka segala perkara itu bercanggah dengan perkara makul. Makna makulnya Allah Ta'ala beri nikmat dan dia kata inilah nikmat aku bagi pada kamu, maksud dia halal lah, kamu dibenarkan untuk mengambilnya. Kemudian apabila kita melihat kepada tafasilannya, detail nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan, contohnya dalam banyak ayat lah, surah Naba antaranya, alam naj'alil arda mihada wa jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Segala itu nikmat-nikmat Allah Ta'ala berikan. Kalau kita kata nikmatnya Allah Ta'ala tak nak bagi, jadi itu bercanggah dengan makbul. Sama juga dengan ayat yang lain, huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajar
Allah Ta'ala turunkan daripada langit air untuk kamu jadikan sebagai syarab minuman dan juga melahirkan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita kata yang ni Allah Ta'ala tak nak bagi ni, macam mana? Itu juga bercanggah juga dengan akal kita, tak dapat menerima bahawa ianya atau dilarang perkara yang dilarang. Ila akhir ma dzukira fiha. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi adakah sah daripada satu daripada apa yang dinyatakan itu bahawa dia bukan nikmat dia yang diberikan secara mutlak? Adakah kita boleh kata dia nikmat bagi satu kaum dan dia bukan nikmat bagi kaum yang lain? Maka semua ini adalah terkeluar daripada hukum secara makul, secara logiknya dan secara nakli dia. Mana tidak ada siapa dapat kita menerima perkara tersebut. Dan juga dalil-dalil yang lain menunjukkan perkara ini, bahawa Al-Quran Allah Ta'ala menurunkan dia sebagai hidayah dan rahmat dan syifa, penawar apa yang ada di dalam hati. Dan ia adalah cahaya yang azim. Dan jalan Al-Quran adalah jalan yang benar. Maka oleh itu tidak sah untuk kita menasabkan kepada Al-Quran itu selain daripada apa yang Allah Ta'ala nyatakan. Contohnya kalau kita ambil ayatnya ini, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dengan contoh yang Allah Ta'ala berikan dalam ayat ini, contohnya damai dan tidaklah sesat melainkan hanya orang yang fasik. Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan bahawa Al-Quran itu hidayah, hudan lil muttaqin. Dan juga Allah Ta'ala menyatakan mana hudan bagi orang yang bertakwa. Dan dia hudan wa rahmatan lil muhsinin. Mana kita tidaklah mengatakan bahawa Al-Quran ini hanya hidayah bagi golongan-golongan tertentu saja. Tetapi dia adalah hidayah kepada. Cuma orang yang tidak mendapat hidayah itu adalah kerana diri mereka yang tidak inginkan hidayah. Bukan sebab Al-Quran itu bukan hidayah. Itu yang contoh yang dibawakan oleh Imam Syafi'i. Wala yasihhu an yuqal. Maka tidak sahlah untuk dikatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan untuk memberi hidayah pada sebahagian kaum saja. Dan ia menjadi kesesatan bagi orang yang lain. Kita tak kata begitu. Tidak sah atau tidak boleh kita kata Al-Quran ni hidayah hanya untuk sebahagian manusia saja. Tidak, dia hidayah untuk semua manusia. Cuma ada manusia yang tak hidayah tersebut, dia jadi sesat. Bukan sebab Al-Quran, sebab dia yang fasik, seperti yang disebutkan oleh ayat. Aw muhtamalun li an yakuna hudan aw dalal. Ataupun kita kata Al-Quran ni boleh jadi hidayah dan ada kala dia boleh jadi sesat. Na'udzubillah min hadzal tawahhum. Kita minta lindung kepada Allah daripada andaian. Dan juga tidak dikatakan bahawa perkara itu boleh berlaku berdasarkan dua iktibar yang menyatakan bahawa sesungguhnya kehidupan ini adalah lahwun wa la'ib. Kehidupan dunia ni dia hanya mainan dan mainan dan lekaan sajalah, tempat lahu, tempat bermain. Dan juga kehidupan dunia ini adalah sulamun ila sa'adah. Dia macam tangga lah, sulam ni tangga lah untuk mencapai kepada kebahagiaan. Dan ia adalah jiddun, dia adalah tempat untuk kita bersungguh-sungguh, bukan untuk tempat kita bermain-main. Dan seperti mana Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبًا. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya secara main-main. Allah Ta'ala tidak bermain dalam penciptaan alam semesta ini. Mengapa kita tidak mengatakan begitu? Bahawa kerana kita mengatakan apa yang dinyatakan ini adalah benar. Hadza haqqun. Kita setuju pada perkara tersebut.
Tetapi sekiranya kita menyatakan bahawa ta'arruf bin ni'am, untuk kita mengetahui nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini adalah berdasarkan zahir yang ditunjukkan oleh nas. Maksudnya dihalalkan, dibenarkan. Sebagaimana kita mengatakan bahawa Al-Quran Allah Ta'ala kata dia hudan, wa shifaan, wa nuran. Maka begitulah kita kata Al-Quran ini memang hidayah, memang syifa, memang nur, cahaya. Seperti yang telah disebutkan secara ijma'nya. Wa ma siwa dhalika fa mahmulun ala wajhin. Yang selain daripada itu, kita kata dia mempunyai satu ihtimal, satu kemungkinan yang tidak bercanggah dengan qasdul awal, iaitu nikmat-nikmat tersebut. Dia adalah di antara nikmat. Mana asalnya, yang sebenarnya, yang qasad awalnya, Quran itu adalah hidayah. Nikmat Allah Ta'ala itu asalnya halal dan diberikan. Cuma yang datang kedua itu yang kita kata sebagai qasdul tsani. Mana kalau kata Quran itu tidak beri hidayah pada orang ini, tidak beri hidayah, itu secara qasdul tsani. Maknanya dia tak nak hidayah, maka itu balasan untuk dia. Tapi Al-Quran itu tetap hidayah. Mana tetap hidayah itu yang dimaksudkan oleh Masyatibi sebagai qasdul awal. Qasdul awal dia akan kekal selama-lamanya asal. Qasdul tsani dia boleh berubah, boleh tukar mengikut orang untuk keadaan. Itu yang dimaksudkan di sini. Sama juga dengan nikmat tadi, nikmat dunia Allah Ta'ala bagi secara umumnya pada semua nikmat. Tapi ada kalanya bagi orang seorang itu mungkin dia sebagai nikmah, bukan sebagai nikmat. Jadi itu secara qasdul tsani. Jadi mungkin itu antara perbahasan yang dibincangkan dalam masalah ini, dan kita masih panjang lagi perbahasan mengenai masalah ini. Ada lagi wajah yang kedua dan juga kaedah yang kedua masih lagi belum juga kita lihat, insya-Allah. Mungkin kita boleh tangguh dulu setakat ini. Boleh, kita cukup dulu malam ni. Boleh, okey. Jadi kita buka, kalau ada persoalan ataupun ada tambahan sebagainya, silakan. Okey, kalau tiada kita boleh tangguh dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih.